Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini Abang akan ceritakan 3 lagi kisah seram. Tapi kisah kali ini, kisah pertama berlaku di Sekincan. Kisah yang kedua dan ketiga berlaku di tempat yang sama, iaitu satu universiti dekat Selangor. Universiti swasta. Jadi kalau Abang nak beritahu nama dia secara tepat, Abang takutlah nanti ada orang report. Lepas tu video abang terpaksalah diturunkan. Jadi abang harap korang semua faham. Harap-harap kan, minta maaf sangat-sangat. Jadi hari ni sebelum abang mulakan, dalam beberapa hari yang lepas abang ada promotekan satu video, satu channel YouTube tentang masakan, iaitu seorang lelaki yang macam ahli gusti, macam boxing punya. Dia ada kebolehan memasak dan dia selalu masak benda-benda yang pelik, yang abang tersalah cakap telur mengkarung tu kan. Waktu tu subscriber dia lebih kurang 80 orang. Sekarang ni dah meningkat sampai 700, hampir ke 800 orang. Itu semua jasa korang semua yang dah subscribe. Terima kasih sangat-sangat. Walaupun abang dengan dia, channel tu abang baru jumpa, tapi waktu PKP sebab nak belajar masak punya pasal kan. Tapi bukan disebabkan sokongan daripada penonton-penonton abang, automatik channel tu naik daripada 80 subscriber dia ke 800. Boleh kata bertambah 100% macam tu kan. Abang cakap berterima kasih sangat kat korang semua sebab bagi semangat pada kita rakyat-rakyat Malaysia ataupun YouTuber-YouTuber yang nak naik, yang baru nak naik kan. Terima kasih sangat-sangat sekali lagi. Okey, jadi tanpa membuang masa, abang tak nak melalut panjang sangat. Abang nak ceritakan 3 cerita yang macam abang beritahu tadilah. Jadi jom, insya-Allah abang akan ceritakan daripada mula sampai habis, kisah yang boleh jadi pengajaran untuk kita semua. Kisah yang pertama berlaku dekat Sekincan, Selangor. Dulu abang ada cerita pasal Sekincan kalau tak silap, yang pasal Minah Rockers rambut keras yang dia jumpa dekat dengan seorang lelaki, yang lelaki tu tak takut apa-apa. Itu berlaku lebih kurang kat Sekincan lah. Dan sekali lagi Sekincan masuk dalam cerita YouTube abang. Berlaku pada tahun 2014, diceritakan kepada abang oleh seorang lelaki bernama Alang. Waktu tu Alang masih belajar. Sewaktu dia belajar, waktu tahun pertama ni belajar kat universiti, dia ada satu minat, iaitu minat mengfotografi, mengambil gambar ataupun fotografi. Dan benda yang paling dia suka ambil gambar adalah gambar langit ataupun gambar Milky Way. Kalau korang tak tahu, Milky Way tu adalah, kalau korang tengok malam-malam dekat langit, ada bintang-bintang tersusun macam bentuk sungai. Alirannya berbentuk sungai dan dia agak bercahaya. Itu namanya Milky Way. Dan Alang ni memang ada kegemaran jadi Milky Way hunter. Jadi dia boleh pula korang tengok waktu ni sebenarnya gatal, tiba-tiba macam ada benda masuk dalam telinga. Jadi dia sukalah mencari Milky Way. Dan dia kata disebabkan dia pun belajar dekat Selangor, dan Sekincan adalah salah satu tempat orang tengok Milky Way. Sebabnya dekat kawasan Sekincan ada banyak kawasan lapang, ada banyak tali-tali air. Kalau tali-tali air tu kiri dengan kanannya semak-semak aja kan, tak ada yang benda menghalang, jadi boleh nampak Milky Way dengan sangat cantik. Dan kawasan Sekincan adalah antara kawasan yang mempunyai kegelapan yang sangat bagus untuk tengok Milky Way pada waktu malam. Jadi ceritanya 2014, dia ni berplanning lah dengan kawan-kawan dia. Ya Atan, ya Abu, dia Alang, Atan dengan Abu. Sama-samalah Jumaat malam Sabtu nak tengok Milky Way dekat kawasan Sekincan. Jadi diorang pun planning lah. Lepas dah tutup tarikh, dah setuju tarikh yang ditetapkan, diorang pun kata okey, kita akan jumpa semula Jumaat malam Sabtu ni. Okay. Jadi si Alang ni ceritalah dengan makwa dia. Makwa dia kata sekarang dah tak jadi makwa dia, dah jadi ex makwa dia. Jadi ex je lah. Dah putus hubungan, hujan di tengah jalan, kusaka panas sampai ke tengah hari. Macam tu. Betul kan? Abang ada masalah sikit dengan peribahasa.
Kusangkakan panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari, bukan panas di tengah hari. Jadi, dia cerita dekat makwa dia. Lepas tu dah ceritalah. Bila cerita dengan makwa, mestilah kita cerita dalam keadaan yang seronok lah. Ada Milky Way, cantik gila. Tapi hujung-hujung, awak tak boleh ikut. Awak perempuan, sebab nak tengok Milky Way ni, yang malam ni yang kita nak tengok, dijangkakan Milky Way muncul pada pukul 4.30 pagi sampai pukul 6 petang. 4.30 pagi sampai pukul 6 pagi. Jadi awak tak boleh ikut, malam sangat. Orang perempuan tak elok keluar malam, dia kata. Bahaya. Tapi bila makwa dia dah nak ikut, macam tu, yelah, dah bila dah makwa cakap macam tu, lunturlah hati kan. Tak boleh lah. Dah merajuk macam tu. Kalau abang pun luntur hatinya juga. Jadi dia kata boleh lah, saya bawa awak lah, tapi saya kena tanya dengan kawan-kawan saya dulu. Atan dengan Abu bagi bagi awak ikut tak, dia kata. Lepas tu bila dia call Atan dengan Abu, dua-dua kata janganlah bawa. Dia kata kalau bawa orang perempuan kat tempat gelap malam, satu fitnah, satu lagi tak elok. Yelah, perempuan kan selalunya takut ada yang lemah semangat. Abang tak cakap semua perempuan lemah semangat. Lelaki pun banyak lemah semangat macam abang. Jadi, perempuan takut-takutkan lemah semangat. Lagi-lagi kalau perempuan kan datang bulan, jadi dia pun tak boleh nak solat, nak semayang apa, benda tu senanglah ada interaksi dengan alam sebelah. Lebih kurang macam tu lah kan. Tapi si Alang ni pujuklah kawan-kawan dia. Pujuk Abu, pujuk Ahmad, tolonglah, aku nak bawa makwa aku nak impress dia, aku nak suruh dia tengok minat aku mencari Milky Way dan menangkap gambar bintang-bintang. Tapi bila dah Alang cakap macam tu, okey lah, dia kata okey lah, boleh je lah bawa, tapi aku tak setuju, kata budak-budak yang kawan dia berdua ni lah. Seperti malam yang dijanjikan pada Jumaat malam Sabtu 2014. Ni dah nak seram dah ni. Dia lah, Alang ni pun jemputlah makwanya daripada rumah tumpangan itu, nampak macam kupu-kupu malam pun dia bunyi lah. Daripada rumah sewa. Dia jemputlah makwa daripada rumah sewa. Bila dia jemput waktu tu, dia kata lebih kurang pukul 12 malam dia jemput. Jadi daripada rumah dia ke Sekincan sebenarnya tak jauh sangat, lebih kurang 45 minit. Tapi ditambah pula bawa makwa, jalan kat situ pada waktu tu memang tak berapa nak bagus. Banyak lopak, banyak bonggol, jalan tak rata. Senang cerita jalan lori lah kan. Jadi bila dia dah jemput makwa dia pukul 12, dia target sampai ke situ lebih kurang 12.45. Tapi disebabkan bawa makwa jalan tak elok, daripada 12.45 sampai rupanya 1.30 baru sampai. Bila 1.30 baru sampai, dia carilah kawasan mana yang dia nak gunakan untuk tengok Milky Way, nak ambil gambar semua. Dekat situ banyak tali air. Jadi dari satu ke tali air ke satu tali air yang lain, dia, Alang dan juga makwa dia ni bersama-sama cari. Naik kereta lah kan, tak adalah jalan kaki. Harga tengah malam kan. Jadi naik kereta lah dari satu lorong ke satu lorong. Akhirnya Alang jumpa lokasi yang paling sesuai nak tengok Milky Way. Kat kawasan situ tahap kegelapan dia sangat menggelapkan. Dan langit waktu tu memang sangat cantik, sangat terang, boleh nampak bintang-bintang. Okey. Tak apalah, dia duduk kat situ. Bila duduk kat situ, ditelefonlah Alang dan juga ditelefonlah Atan dan juga Abu. Mula-mula dia telefon Atan. Tan tu, kau kat mana ni? Kata, aku dah sampai ni. Bila Atan dengar macam tu, Atan terkejut. Engkau, biar betul kau baca tak aku mesej tadi? Kata, Atuk, mesej apa benda? Alang tanyalah kan. Atuk Atan beritahu, kan malam ni tak jadi. Aku dah beritahu pukul 8 malam tadi. Malam ni aku ada kerja. Lepas tu Abu pun ada kerja juga. Jadi malam ni tak jadi. Kau balik keluar daripada situ. Itu kawasan tak ada orang tu, kata. Tak apa-apa yang kau jumpa nanti. Lepas tu, sudahlah perbualan dalam telefon tu. Cepat-cepat si Alang tutup telefon, dia cakap dengan makwa dia. Waktu tu makwa dia tengah melihat-lihat pemandangan dekat langit. Mana tahu nampak apa Milky Way kan.
Cakap mak dia, dia kata, awak, kita tak jadi tengok Milky Way malam ni. Saya pun tak berani nak tengok dengan awak sebab takut menjadi fitnah, lagipun tempatnya gelap. Dan saya pun risau juga bawa orang perempuan ke sini. Apa kata kita balik? Atau kata mak dia, okeylah, tak apalah, jomlah balik. Okey, nak jadi cerita. Bila diorang cuba keluar daripada situ, beberapa kali diorang berpusing kat tempat yang sama. Macam ada benda menghalang diorang daripada keluar daripada situ. Pusing-pusing tempat sama, pusing-pusing tempat sama. Member dah berpeluh dah ni, tapi dia buat relax, buka tingkap, pasang rokok. Lepas tu mak dia pun buka tingkap juga. Konon-konon macam tak cuak, tapi sebenarnya cuak. Sampailah mak dia cakap, kita ni berulang tempat yang sama ke? Dok, tak ada berulang tempat sama, memang tempatnya jauh. Okay. Dah berulang-berulang, akhirnya dapat keluar daripada kawasan tali air tu. Dah dapat keluar, diorang pergi naiklah atas jalan. Tapi jalan ni bukan jalan yang biasa diorang gunakan masa masuk tadi. Bukan jalan yang sama. Jalan yang lain, agak kecil sikit. Kiri ada kelapa sawit, kanan ada pokok getah. Macam itulah. Jadi dia pun teruskan perjalanan lebih kurang waktu tu pukul 2, dekat pukul 2, pukul 3 lah. Pukul 2 lebih macam tu. Jadi nak jadi cerita kan, Datuk takdir Allah Ta'ala macam tu. Tengah-tengah dia bawa kereta, nampak daripada jauh motor accident. Bila dia dah nampak motor accident, motor tu macam jatuh dekat di tepi jalan lah. Dia pun pergilah mendekati motor tu. Makin dia dekat dengan motor tu, makin dia nampak tayar motor tu berpusing, seolah-olah accident baru je berlaku. Makin dia rapat. Dan nak jadi cerita, dia berhenti betul-betul sebelah motor yang jatuh tu, motor yang accident tu. Dan motor tu adalah bersebelahan dengan tempat duduk makwa dia. Bila dah berhenti, dua-dua pandang keluar tingkap, buka tingkap kan, pandang keluar tingkap, dua-dua pucat. Korang tahu apa dia nampak? Pukul 3 pagi, dekat pukul 3 pagi, dia nampak si lompat-lompat tu. Ya Allah. Dia nampak gula-gula tu dekat sebelah motor. Cantik je baring. Korang rasa tu accident? Tak. Itu diorang sebenarnya disakat ataupun dikacau, didengki. Jadi bila dua-dua nampak benda tu cantik je, terbungkus cantik je, comel je kat situ, nak tunggu lagi memang taklah. Terus tekan minyak sampai habis, tak ada apa nak ditekan lagi. Berdezup keluar daripada situ, jauhkan diri daripada situ sambil tutup tingkap gitu. Wah, manual. Abang bayangkan manual lah. Tutup sampai keluar daripada kawasan tu, masuk kawasan pekan. Lepas tu dia tanya dengan mak dia, awak nampak apa yang saya nampak? Nampak, rupanya mereka dua orang ni nampak benda yang sama, iaitu gula-gula terbujur sebelah motor yang accident. Dan malam tu dia tak balik asrama, dia duduk rumah family dia. Takut kan, seram lah, duduk rumah family dia. Dan mak dia pun dia dihantar dekat rumah sewa. Dan itu adalah pengajaran untuk dia. Jangan sesebarang keluar waktu malam, terutama di kawasan yang kita tak berapa familiar. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh Hassan. Abang letak nama je lah. Dia tak minta guna nama sebenar. Hassan berlaku dekat satu universiti swasta dekat Selangor. Abang tak boleh beritahu apa nama dia. Cerita dia macam ni. Dekat universiti tu ada 2 blok lelaki. Blok lelaki dekat universiti tu lebih kepada macam apartmen. Jadi setiap level ada rumah-rumah dia, dan setiap rumah ada 3 bilik, dan selalunya satu bilik 2 orang. Dengan kata lain, untuk satu rumah akan ada 6 orang. Okay. Jadi si Abu ni, Abu kata nama dia, Abu lah. Jadi si Abu ni, dia kenal lah dengan blok dia, dan dia juga kenal dengan blok sebelah. Nak jadi cerita, malam tu malam cuti, malam minggu. Dia nak pergi ke blok sebelah. Sebab dekat blok sebelah, bilik kawan dia tu ada PlayStation. Jadi bolehlah main-main game sambil-sambil cuti-cuti, tak ada buat apa-apa kan. Jadi lebih kurang pukul 8 malam, dia pun pergilah menganjur ke blok sebelah.
Diketuknya pintu, bagi salam, semua masuk, okey, tak ada masalah. Bila dia tengok ada 3, daripada 6 orang hanya ada 3 orang saja yang ada dalam rumah tu. Yang lain semua balik kampung. Tak tahu pergi ke mana. Seorang duduk dalam bilik telefon makwa. Seorang lagi duduk depan TV main game. Seorang lagi duduk dekat main gitar, dan seorang lagi 4 orang, bukan 3 orang, 4 orang, dan seorang lagi tengah nyanyi-nyanyi sambil-sambil orang tu main gitar lah kan. Macam tu lah lebih kurang. Jadi bila dia tengok kawan-kawan dia sibuk, dia pun pergilah lepak depan TV, tengok kawan dia main PlayStation, main game bola, main game apalah semua. Lebih kurang pukul 11.30 malam macam tu, dia dengar, waktu tu kalau tak silap abang, asrama dia, rumah yang dia pergi tu dekat tingkat 3. Dia dengar dekat luar tingkap utama, ada orang bunyi ketip kuku. Yang ketek, macam tu ketip kuku tu kan. Mula-mula dia biarkan je lah, mungkin ada orang ketip kuku tengah-tengah malam. Pukul 11. Mula-mula 15 minit ketip kuku. Lepas tu naik ke setengah jam. Tak berhenti. Masih kelepuk ketip kuku. Daripada setengah jam naik 1 jam. Masih lagi bunyi. Bila dah terlalu lama, ketip kuku tu punya bunyi menganjur terus ke 1,5 jam. 1 jam setengah. Maksudnya daripada pukul 11 dia start setip kuku sampai 12.30 masih lagi ada bunyi orang sepit kuku lagi. Lepas tu diorang yang dalam rumah yang ada depan TV ni, si Abu dengan beberapa orang ni cakap, biar betul, dia kata, mana ada orang cepit kuku sampai 1 jam setengah. Lepas tu dia punya alunan muzik ketip kuku sama, ketuk. Macam tak ada tuk. Tak ada macam tu. Abang saja buat swag sekarang ni pukul 1 pagi, jadi kena buat lawak sikit lah. Jadi dibadut sikit. Sebab kan seram sangat kan pukul 1 lebih ke seram. Okey. Sepit kuku. Bila dah macam tu, diorang pun berhenti main game. Dia tanya sesama sendirilah, nak tengok tak dekat luar tingkap tu ada apa, sebab tingkap tu terbuka tau. Memang asrama budak lelaki daripada zaman abang belajar, dia orang tak kerti tutup tingkap kau terbuka terlebar ni, terkangkang tingkap. Kalau orang Johor cakap terkangkang tingkap tu. Lepas tu dia orang kata kita pergi tengok lah, mana tahu ada apa benda dekat tingkap tu. Lepas tu bertolak-tolak lah, kau lagi tengok, ada masing-masing tak berani, takutlah, sebab kita tak nampak kan siapa yang kesepit kuku tengah malam tu kan. Jadi dah engkau lah, akhirnya Abu yang pergi tengok, sebab dia bukan duduk rumah tu, jadi dia mungkin lebih berani. Bila Abu pergi tengok, sampai kat tepi tingkap, bunyi ketip kuku tu ada lagi, tapi tak tahu daripada mana datangnya. Puaslah, dekat depan tingkap tu ada belukar tau. Dia tengok belukar tu, keluarlah kucing melintas. Dia tengok lagi, nampaklah macam bergoyang-goyang sikit. Okay. Tak tahu daripada mana ketip kuku tu datang. Tiba-tiba nak jadi cerita, selang 2-3 minit dia tengok dekat tingkap tu, bunyi ketip kuku tu hilang. Yang ketik-ketik tu dah hilang, tak ada. Lepas tu dah hilang tak ada, kecoh lah kawan-kawan yang kat belakang dia kan. Dah tak ada bunyi cepit kuku lagi. Tutup tingkap, kata. Lepas tu okey, Abu cepat-cepat ambil, sebab daun tingkap tu macam ni besar kan. Jadi ambil capai, ambil kanan, ambil kiri, tarik, kedenggung, tingkap tu tertutup. Bila Abu pusingkan badan, nak balik ke kawan dia, nak jadi cerita lah kan, tiba-tiba angin daripada tingkap tu bertiup. Korang bayangkan ni, tingkap tu baru je ditutup, tiba-tiba terbuka semula dan angin menderu masuk ke arah diorang. Dan waktu tu juga bunyi ketip kuku tu bersambung. Ketak macam tu. Daripada bunyi yang macam biasa-biasa, bila dah banyak kali dengar macam tu, terus jadi bunyi tu macam bunyi Scary Mary kan. Memang seram lah kan. Lepas tu dah masing-masing gelabah. Tutup tingkap. Dia pun, Abu pun ambil sekali lagi, tutup tingkap. Dia tarik kedegong. Kali dia kunci. Lepas kunci, pastikan kunci tu betul-betul kukuh. Okay, memang dah takkan boleh terbuka. Bila Abu nak balik ke kawan dia je, tiba-tiba salah seorang daripada diorang menjerit
tunjuk dekat tingkap tu. Korang tahu ada apa? Ada rambut yang tersepit dekat tingkap tu. Mungkin benda tu tengah menjengah. Lepas tu member pula datang pergi tutup tingkap tu, tersepit dia punya rambut. Lepas tu dia pun terbang keluar. Bila dia terbang menjauhi tempat tu, tertinggallah rambut dia. Dah masing-masing takut. Rambut siapa panjang. Tapi seorang-seorang daripada ahli budak rumah tu pergi dekat situ, dekat tingkap tu, dia rentap rambut tu, dia gulung, dia buka tingkap, dia baling. Ambil rambut kau. Tu tambahan. Abang tak cakap. Benda dia orang tak cakap. Abang tambah aja. Jadi dia baling rambut tu. Rambut tu pergilah berterbangan lah. Dah masing-masing senyap. Waktu ni dah tak ada lagi bunyi cepit-kepit, ketep-ketep kuku tu tak ada lagi. Tapi termenung lah. Bunyi apa? Sampai kesudah, kata si Abu, dia orang semua tak tahu ketip kuku tu, bunyi ketip kuku tu adalah bunyi apa. Dan itu jadi pengalaman, antara pengalaman misteri. Cerita terakhir berlaku dekat universiti yang abang nak cerita dulu lah. Salah sebut, you dekat Selangor lah. Abang hampir tersebut kan. Tak naklah nanti ada yang tak nak ada yang terasa. Jadi dekat universiti ni, dekat kawasan asrama lelaki ni, mengikut kata Abu, memang terkenal dekat tingkat bawah ada perkampungan orang bunian. Jadi memang ramai yang nampak dan yang tahu dekat kawasan, terutama dekat kawasan lot parking tu, memang ada perkampungan bunian. Memang famous perkampungan bunian tu. Jadi nak jadi cerita, pada satu hari si Abu dengan budak-budak rumah dia tengahlah lepak-lepak dekat dalam rumah. Lebih kurang tengah malam lah masa tu. Tengah malam lah masa tu. Terkejut lagi. Abang sejak ada terpencit ni kan, selalu terkejut. Abang selalu terkejut bila ada yang terpencit ni. MBPO ni. Okay. Jadi nak jadi cerita kan, malam tu diorang pun malam tu apa cerita? Okey. Terkenal lah dekat asrama tu memang ada perkampungan bunian kan, perkampungan bunian. Jadi si Abu ni memang tahu perkampungan tu tak dipindahkan. Sampai sekarang dia kata masih lagi ada perkampungan tu. Jadi nak jadi cerita, ada seorang kawan dia ni memang suka mandi tengah malam. Lepas tu sebab dia kata mandi tengah malam ni lebih sejuk, lebih santai. Jadi bila kawan dia tu mandi tengah malam, mandi dalam bilik air, yang diorang ni berkumpul, ada yang dekat dalam bilik main gitar, ada yang call makwa, ada yang main game kat depan TV, ada yang buat kerja. Jadi ramailah bersepah-sepah lah kan. Member ni pun mandi kecepur, tiba-tiba dia menjerit dalam bilik air. Engkau apa hal? Yang member ni macam, apa hal pula member kita ni terjerit-jerit dalam bilik air. Tiba-tiba dia keluar daripada bilik air dengan bertualanya, dengan keadaan basah-basah ni, dia terus serang salah seorang daripada budak rumah tu, kita panggil Hamzah lah kan. Kau apa hal Hamzah? Dia kata, engkau kalau tak puas hati kau cakap, jangan bercakap-cakap belakang buat apa? Dia kata, tak guna jadi anak jantan, lebih baik jadi betina. Atau abang tambah menyedapkan suasana cerita. Jadi dah bergaduh kat situ. Lepas tu si yang marah tu, abang namakan dia sebagai siapa? Ali lah kan. Si Ali yang tengah mandi tu, yang tadi yang mengamuk tu, dia cekak Hamzah punya collar baju, dia heret keluar daripada rumah. Dah sampai kat depan rumah, dia tunjuk-tunjuklah, kau hajar kau, anak haram kau, sampai hati aku kawan dengan kau ikhlas, macam ini rupanya perangai kau. Yang member ni dah tak tahu apa-apa ni. Apa hal dia kata. Apa benda kata. Tu dia cakap lah, aku dengar daripada bilik air, aku dengar apa yang kau cakap, kau tak suka kat aku, kau cakap aku ni budak paling kau hajar dekat dalam rumah ni kan. Lepas tu aku ada satu benda yang aku memang tak sangka, rupanya engkau ada niat nak jatuhkan aku dengan mensabotaj kerja-kerja aku dekat universiti ni, supaya aku akhirnya akan digantung ataupun dibuang universiti. Yang si Hamzah ni, what?
Dia tak tahu apa-apa. Jadi bergaduh kat situ, bergaduh. Hamzah kata bukan, yang si Ali kata ya, Hamzah kata bukan. Dan macam tu bertelagahnya, Ali pun menghayunkan tumbukan kena dekat muka Hamzah, keteper kena dekat muka, tergolek si Hamzah. Bila dah berlaku tumbuk menumbuk macam tu, maksudnya makin seriuslah keadaan. Kawan-kawan pun datang menenangkan keadaan. Lepas tu kawan-kawan dia cuma backup. Weh, aku ada dengan Hamzah. Kita orang semua ada dengan Hamzah. Tak ada siapa pun yang mengumpat kau, yang kata kau ni budak paling kurang hajar, lahanat. Oh, lahanat keluar Melaka lah. Terkeluar pula Melaka je. Perangai buruk macam ni. Tak ada siapa-siapa yang cakap, engkau je yang perasan. Ada bertelagah. Akhirnya ada kawan dia cakap, kita duduk, kita bincang. Selepas dia orang duduk, dia orang bincang, akhirnya dia orang jumpa satu penyelesaian. Rupanya yang Ali dengar tu bukanlah suara-suara rakan dia, tapi adalah suara-suara makhluk alam sebelah. Bila diorang teringat balik cerita-cerita lama, senior-senior diorang ada cerita, rupanya memang betul lah dekat kawasan tu ada bunian, dan bunian tu sebenarnya yang bergurau senda lah. Bahasanya cantik sikit, bergurau senda lah, yang membuatkan si Ali yang dalam bilik air tu dengan benda yang tak sepatutnya yang lain daripada yang lain. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang pengalaman dua orang yang berbeza dekat negeri Selangor. Ketiga-tiganya berlaku dekat negeri Selangor. Pengajarannya dekat sini adalah kita jangan keluar-keluar malam dengan anak dara orang. Tak elok. Itu sebenarnya benda yang kurang baik. Kita tak boleh buat macam tu kan. Lagipun itu anak dara orang. Lalu tu tempat gelap kan. Kita mungkin kemunculan hantu tu sebab nak bagi amaran supaya janganlah berkelakuan macam tu. Mungkin abang pun bukan nak bercakap fitnah ke apa, tak. Abang minta maaf kepada Alang kalau abang tersalah cakap. Mungkinlah dia nak bagi tahu lah, kita tak boleh keluar malam macam ni. So dia dengki-dengki lah sikit. Yang cerita kedua berkenaan dengan sepit kuku tu, abang tak ada explanation apa-apa. Abang pun tak tahu kenapa ada bunyi sepit kuku tengah malam, dan abang tak pernah ada pengalaman ada orang sepit kuku sampai 1.5 jam kan. Ni nak kena sepak ni. Sepit kuku sampai 1.5 jam. Dan cerita yang ketiga adalah berkenaan dengan kampung bunian. Mungkin betul itu disebabkan oleh orang bunian, mungkin tak, kita pun tak pasti kan. Tapi itulah yang diorang alami, pengajaran daripada pengalaman. Abang harap cerita kali ini akan memberi pengajaran untuk kita semua. Terima kasih sebab tengok video abang. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.